أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian? Alhamdulillah kita berada pada My Quran Time pada hari ini, baca, faham, amal, dan kita ingin meneruskan halaman yang terakhir daripada surah yang terpanjang di dalam Al-Quran bersama dengan Ustaz Tarmizi. Ustaz, apa khabar hari ini? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Cantik kita Ustaz. Ya alhamdulillah Cantik Ustaz. colournya. Terus ceria Ustaz ya. Alhamdulillah. Dalam mendalami ayat terakhir. Betul, Ustaz. Ya, halaman terakhir daripada surah Al-Baqarah, dan bila cakap tentang terakhir ini Ya, Ustaz ya, dia ada sesuatu sebenarnya yang terasa sebenarnya apabila kita melihat kepada ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita nampak bahawa bila akhir ini ya, akhir ini bukanlah ini maksudnya episod terakhir, tetapi ia adalah satu lambang kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, bersama adik-adik, bersama tuan-tuan yang mengikuti ya di pejabat ataupun berada di mana sahaja. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar pembelajaran kita selama ini adalah diberkati dan membawa hidayah di dunia ini menuju ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya menyeru pada tuan-tuan untuk sharekan, kongsikan, beritahu pada kawan-kawan pada hari ini di Facebook bagaimana halaman terakhir ya, halaman terakhir, mengapa di halaman terakhir masih cakap pasal hutang misalnya. Pasal apa? Pasal sebenarnya ada sesuatu yang besar yang kita ingin lihat pada hari ini. Jadi kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah untuk memastikan kita yakin dan jelas bahawa Al-Quran ini adalah punca hidayah, sumber hidayah yang memang kita dambakan pada setiap hari. Kita mulakan dengan Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita mulakan pertemuan kita pada hari ini dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah Ustaz. Ya. Kita berada di akhir Ustaz. Akhir surah Al-Baqarah. Tapi setiap hari dalam kehidupan kita adalah permulaan hidup kita Ustaz. Ya. Bermulanya hari kita itulah permulaan dalam kehidupan kita untuk kita terus mencari menggapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya bercakap tentang halaman terakhir, saya rasa ini mungkin kali pertama kot dalam hidup saya yang halaman terakhir tu tak adalah macam kalau dulu baca surah Al-Baqarah tu nak khatam tu tengok berapa muka surat nak habis lagi tu kan. Tapi kali ini memang melihat dengan penuh keinsafan ya. Maksudnya Allah sayang betul lah dekat kita semua tuan-tuan yang berada di rumah, bahawa Allah izinkan kita tengok satu persatu halaman tanpa rasa nak habis cepat. Ya, kalau dulu memang pengalaman saya lah Ustaz mungkin sabar kan. Masa ada sabar kan. Okey. Tapi dan moga-moga ini juga berlaku pada tuan-tuan yang berada di rumah ya. Sama-sama kita mulakan dengan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mengucapkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan Ummul Quran tadi ustaznya. Kita membaca kalau paling kurang pun 49 kali ya dalam program My Quran Time ini untuk mengingatkan kepada kita bahawa ya Allah tunjukkanlah kepada kami, kepada ahli keluarga kami, rakan-rakan kami hidayah yang lurus ya, ihdinas siratal mustaqim yang membawa kita dekat dengan orang-orang yang telah pun diberi nikmat di kalangan para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syuhada, syahid dan juga orang soleh yang kita doakan agar apabila kita diberi peluang ustaz ya, diberi peluang untuk sampai ke halaman terakhir ini, tak pasti lagi boleh tak sampai kepada halaman terakhir Quran. Ini adalah satu mesej besar ya, bagi setengah orang kata normal lah, dah habis-habis lah kan, tapi mesej besarnya ialah ada rakan-rakan kita yang mengikuti My Quran Time, mereka harap sampai 604 muka surat ataupun muka surat akhir daripada surah Al-Baqarah, tapi rupa-rupanya tak sempat ustaz ya. Dan kita diberikan nikmat ini, bagi setengah orang tak merasakan ini nikmat, tetapi kalau tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik merasakan bahawa ini adalah nikmat besar daripada Allah. Dalam surah Yunus pun Allah cakap tentang qul bi fadlillah ya, katakanlah nikmat ataupun mendapat mauizah daripada Tuhan, dapat peringatan daripada Tuhan, ini semua adalah satu fadal, satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita tengok kepada apakah ringkasan bagi halaman ke-49 pada hari ini. Bermula daripada ayat 283, Allah menceritakan tentang pentingnya penulis hutang dan kesaksian, dan yang paling pastinya membayar hutang. Itu yang akan dibaca pada ayat 283 diikuti dengan ayat 284. Segala apa yang ada di langit di bumi ini adalah milik Allah, semuanya akan dikira, termasuk hutang-hutang yang kita ada, sama ada hutang kita dengan Allah, hutang kita dengan manusia, semua akan dihisab ataupun dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu. Dan pada ayat terakhir, dua ayat terakhir 285 hingga 286 mengingatkan kembali kepada asal ataupun awal kepada surah Al-Baqarah, iaitu iman. Iman kepada risalah para rasul dan segala perintah arahan adalah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tuan-tuan ada yang kata saya ni tak tahan dah ustaz dengan pelbagai cabaran masalah membelenggu dalam hidup saya, ayat yang akhir ini akan menceritakan kepada kita apakah hakikat sebenar ujian dan cabaran, dan juga apa yang sedang Allah siapkan untuk kita terus bahagia di atas jalan hidayah menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jom kita sama-sama membaca ayat 283 dan ayat 284 bersama untuk kita melihat apakah kandungan akhir surah Al-Baqarah. Sila Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita berada di akhir Ustaz. Semalam kita berkongsi dengan sahabat-sahabat semua ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, ayat 281. Hari ini ayat 282. Ayat paling panjang dalam Al-Quran Hari ini kita nak berada di akhir surah paling panjang dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah. Tempoh hari kita bermula di awal surah Al-Baqarah ada sahabat-sahabat kita yang bersama dengan kita di permulaan surah Al-Baqarah, tak sampai bersama kita pada hari ini kerana telah pergi balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita ada di akhir surah Al-Baqarah dan kami pun tak pasti bila akhir kami bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Barangkali hari ini Ustaz, barangkali besok, barangkali lusa, wallahu alam. Tapi biasanya yalah wallahu alam, saya tak boleh nak kata. Jadi mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan yang Allah redha kita. Dan hari ini saya nak baca saat ni ayat yang ke-283 sehingga 284.
ayat yang mencabar Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kita sahabat-sahabat semua untuk keluar daripada bebanan hutang Ustaz ya. Hutang. Yalah, mudah-mudahan Allah Taala beri jalan dan permudahkan kita, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat kita yang bersama Ustaz. Saya rasa sangat syukur Tuan Mahazir tengah tengok hari ini dapat tengok bersama dengan mak Kamariyah binti Sarid. Jadi kalau kita balik pun Ustaz, itu hari kita balik masa raya haji kan. Masa hari. Tengok dengan mak Ustaz. Saya rasa Allah seronoknya Ustaz. Jadi mak-mak, ibu-ibu, kalau saya tengah panggil cik. Yang sedang menyaksikan Quran Time saat ini, doakan kami anak-anak yang berada di kejauhan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan anak-anak kita, urusan kami semua, terutama dalam bab hutang ni. Allah buka laluan, buka jalan, permudahkan kita semua untuk menyelesaikan hutang-hutang kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi mari kita sama-sama baca ayat yang ke-283 hingga 284. Dua ayat dulu permulaan ini Ustaz. Dan istimewa Ustaz, ada dua ayat yang selalu kita baca. Ada orang baca sebelum tidur, bangun pagi petang. Dan ayat yang biasanya orang hafal lah. Jadi kita akan jumpa juga ayat tu sekejap lagi. Kita baca dulu ayat 283 dan 284. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim itu adalah daripada ayat 283 hingga ayat 284 Ustaz ya. Di mana di hujung ini halaman terakhir kita ingatkan Allah akan bercerita tentang iman. Ya. Allah akan fokus kepada iman pada Allah, Rasul dan sebagainya. Rupa-rupanya pada ayat ataupun halaman terakhir ini Allah memberi perhatian kepada hutang. Ya, subhanallah. Ya, wa in kuntum ala safarin, dan jika kamu bermusafir dan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan ya, istilahnya rahun atau rahnu yang biasa kita dengar tu, ar-rahnu tu, ini adalah salah satu daripada tempat di dalam al-Quran. Maksudnya ialah tak sempat nak tulis, maka letakkan barang gadaian sebagai jaminan, maqbudah iaitu yang dapat dipegang. Bukan cakap saya gadaikan tanah tapi tanahnya dekat Zimbabwe kan. Tak boleh lah kan. Mesti yang kalau emas ke jam tangan ke apa ke bagi pada dia sebagai jaminan. Tetapi bukannya kalau katakan orang tu tak bayar dia ataupun dia boleh ambil dia terus barang tersebut ya, sebagai jaminan sahaja. Balik nanti bayar balik ya. Fa in amina ya, dan tetapi jika sebahagian daripada kamu mempercayai sebahagian yang lain, hendaklah yang boleh dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara penting di sini. Kali ini kalau semalam kita bincang banyak kepada orang yang memberi hutang,
Hari ini bercakap tentang orang yang mendapat hutang ataupun yang meminjam itu, ada dua perkara yang Allah beri highlight di sini. Yang pertama iaitu hutang tadi sudah menjadi amanah. Jadi kalau amanah ini, kalau dia tidak bayar hutang, ia sebenarnya memecah amanah daripada Allah, daripada manusia, dan ini adalah tanda bahawa orang itu ada masalah takwa. Ya, yang kedua tadi Allah menyatakan wal yattaqillaha rabbah. Ya. Perkataan ini sebenarnya telah muncul pada ayat 282, ya. Kalau kita tengok kepada line nombor, ya, kalau daripada atas itu 4, ya, kepada penulis falyaktub wal yumli lilladhi alaihi alhaq wal yattaqillaha rabbah, ya. Falyaktub bukan penulis, kepada orang yang berhutang juga. Orang yang berhutang dia kena imlak, ya, dia kena beritahu okey, saya berhutang RM10, ya, dengan sekian, saya akan bayar sekian. Allah ingatkan wal yattaqillaha rabbah, ya, ketika dia beritahu, dia sedar bahawa dia berhutang, untuk ditulis. Maka kali ini sekali lagi Allah mengingatkan kepada orang yang berhutang wal yattaqillaha rabbah, bertakwalah kepada Allah sebagai Tuhan, Tuhan mereka ataupun Tuhannya. Nak ceritanya apa? Orang yang ada hutang, kalau dia sedar itu adalah amanah dan dia sedar ini adalah takwa, dia akan bayar hutang. Tapi orang tu kalau dia cuba mengelak-elak, kan, orang call dia tak nak jawab, okey, lepas tu apa lagi Ustaz? SMS tak balas, tukar nombor telefon, tukar alamat, pindah, senyap, Facebook tutup, apa sebagainya tutup. Ini sebenarnya ada masalah amanah. Ini jangan bagi kerja pada orang ini. Pecah amanah cepat. Masya-Allah. Yang keduanya, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingat bahawa dia dapat larikan 5,000, 10,000 dah kaya, ya. Berterus terang saja. Berterus terang minta tangguhkan ke, minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mudahkan. Wala taktumus syahadah, jangan kamu menyembunyikan kesaksian. Maksudnya dia sudah bersaksi bahawa dia berhutang, dan orang yang syahadah, dua orang saksi itu pun jangan dia sembunyikan, memang dia tahu bahawa dia ini berhutang. Wa man yaktumha, siapa yang menyembunyikan, fa innahu athimun qalbuh, ya, sesungguhnya dia adalah berdosa pada hatinya, ya. Kalau ikut kepada tafsir Ibn Kathir dalam tafsir Amazing ini, menurut daripada pendapat As-Sudi, iaitu hati yang kotor berdosa ini maksudnya hati yang derhaka kepada Allah SWT. Jadi hutang ini Ustaz, ya, mula-mula minta bantuan kerana perlukan bantuan, Allah dah berikan bantuan dengan jumpa orang yang pinjam tanpa riba. Orang takkan zalim, kan, tak ada tambah 10%, 20%. Tapi bila dah dapat hutang, tak bayar, sebenarnya orang-orang ini sebenarnya sedang menderhaka kepada Allah. Jadi hutang ini adalah perkara yang amat besar. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah tahu, ya, apa yang berlaku, berapa hutang, berapa yang disembunyikan, kamu lari ke tak lari ke, Allah tahu. Dan Allah membawa kepada ayat 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jika disembunyikan ataupun dinampakkan, ya, tubdu ini maksudnya lihat, ataupun disembunyikan, yuhasibukum bihillah. Perkataan di situ yuhasibukum ini ada kaitan dengan hasaba, iaitu akan dihitung, akan dikira, ya. Pasal bila cakap tentang hutang tadi Ustaz, ya, hutang tadi memang akan dikira balik, ya, no discount, ya, kecuali dimaafkan oleh orang yang memberi hutang, ya, tapi itu kena ada akadnya lah, ya. Yang keduanya ialah bercakap tentang yuhasibukum ini, maksudnya Ustaz, ya, cuba bayangkanlah kalau katakan ketika dapat gaji, kan, bos mengira, kan, awak dulu saya bayar sepatutnya RM50 untuk 8 jam, tapi awak kerja macam tak cukup, kan. Yang itu pun kita dah alamak kan. Apatah lagi bila Allah menyatakan yuhasibukum bihillah, Allah akan hitung balik, kamu sepatutnya masuk syurga, dah dapat ganjaran ni, tapi tengok banyak hutang ni, tak boleh lepas. Ya, naudzubillah min zalik. Itu sebabnya bila baca Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, penguasa hari agama, dikaitkan dengan penguasa hari yang dipersoalkan urusan kita dengan sesama manusia, dengan Allah. Salah satunya adalah dain, hutang kita. Di mana kalau saya lah Ustaz, ya, katakan saya nak pergi ke London contohnya lah, ataupun nak melawat kawan kita dekat Jerman ke Kanada, dah beli tiket dengan ustaz, kan, dah beli tiket dengan Ustaz Tir, kan, dah dijemput, dah okey semua, pasport okey, sampai ke airport, ya, KLIA,
Ustaz dah bye-bye dah kan. Allah Bye-bye pada family, Ustaz Tir pun dah bye-bye. Saya baru je nak pergi. Masya-Allah. Encik, minta maaf encik, nama encik ni tak boleh keluar Allah daripada Allah. Malaysia encik. Apa perasaan Ustaz kalau begitu? Saya dah, Ustaz, tak apalah Ustaz, pergilah Ustaz. Tak boleh nak apa kan. Itu adalah kecewa bila ada hutang dan di apa istilahnya blacklist Ya. di peringkat manusia. Masya Apatah lagi cuba tuan-tuan yang berada di rumah, kita baca Quran ataupun kita solat, tapi bila sampai sahaja pada destinasi kita Ustaz ya, kita nak menuju pada Allah, nak pergi syurga ni kan, dah tak sabar dah ni nak makan buah, tak minta saja dapat apa buah apa Ustaz Allah. yang kita selalu minta tu? Buah strawberry. Buah strawberry. Okey, anggur. Rupanya kena tahan. Oh, bersangking tak sebut tadi Bersangking. selalu. Yang bersangking tu kan. Kena tahan dah Ustaz. Rupanya pasal apa? Pasal hutang tak selesai lagi, tak bayar lagi, maka kena blacklist ya, blacklist. Ini perkara yang kita mohon pada Allah, fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah boleh mengampunkan, Allah boleh mengazab. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang berkuasa. Itu sebabnya bila Allah ada kuasa pada setiap yang besar yang kecil, walaupun sekelumit hutang ada Ustaz ya. Dan bercakap tentang hutang ni lebih daripada itu, bila waktu terdekat mungkin kita tak terasa, tapi bila dah nak pergi kan, dia macam kita jauh lah, macam Ustaz cakap tadi kan, bila jauh kita rindu pada mak kan. Dia bila saya hantar anak saya ke utara kan, dia bila dah jauh tu dia dah mula rasa macam dulu saya tak buat yang terbaik kan, saya ada hutang itu, hutang dari segi nak bercakap ke apa, benda-benda tu dia akan muncul balik semula kan. Yang kita doa pada Allah SWT, Allah pimpin kita. Dan pada hari ini kita nak melihat kepada satu ayat lah, ayat tadi Ustaz kalau Ustaz boleh ulang balik ayat 283 ini, agar bagi penghutang-penghutang macam saya kan, macam saya ya, bank ke apa ke, kalau bank tu ada masa tapi kalau dengan kawan ke dengan siapa-siapa, bayarlah hutang sebelum apa, sebelum nanti Allah gelarkan hati kita ni athimun qalbuh, iaitu hati yang penuh dosa, hati yang penuh hitam. Itu sebab kamu tak bayar hutang. Tak nak sampai begitu Ustaz ya. Ya Ustaz. Sila Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, seperti yang saya katakan tadi, ibu-ibu yang sedang menyaksikan ini, doa seorang ibu Ustaz, doakan untuk anak-anak kita. Amin. Yang ada barangkali ujian-ujian Ustaz, cabaran-cabaran dalam kehidupan di ibu kota, tambah saat-saat macam ni, banyak yang perlu dibayar oleh anak-anak sebagainya. Mungkin doa ibu ayah yang sangat-sangat didambakan saat ini, tengok tambah pula tengah menyaksikan Al-Quran Ustaz. Kalau yang tengok nanti malam ulangan Ustaz jam 10. Maksudnya dah di malam Jumaat. Betul. Di penghulu hari doakan subuh pagi besok di saat-saat itu, saat Al-Quran dikumandangkan, hati bersama dengan Al-Quran, sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar, Allah permudahkan. Jadi kita nak ulang ayat 283 Ustaz di muka surat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. صدق الله العظيم.
Surahul Azim di hujung ayat 283 itu Allah menyatakan dan Allah ini bima ta'maluna alim, tahu segala apa yang kamu kerjakan. Orang yang memberi hutang sudahkah mengikut kepada panduan daripada ayat 282 sebentar tadi semalam, dan sebentar tadi bercakap tentang orang yang diberi amanah, ya, tak ada orang tulis, ya, tak ada tulis, tak sempat tulis, orang dah percaya kepada kita, tapi adakah kita nak bayar balik, ya, ataupun sebenarnya kita digelar sebagai athimun qalbu, hati yang berdosa, hati yang penuh dosa, penuh hitam, penuh derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita nak lari, Allah menyatakan wallahu bima ta'maluna alim. Boleh lari, pindah daripada Terengganu pergi ke Kelantan, tukar nombor telefon, tukar akaun Facebook dan sebagainya, tapi kena ingat bahawa Allah mengetahui kita berada di mana, ya, dan anytime, pada bila-bila masa sahaja kalau Allah tarik nyawa, maksudnya bertemu dengan Malik Yaumiddin ketika kita banyak dain hutang kita, itu adalah suatu perkara yang amat-amat sengsara. Khawatir kita tidak diberi izin rahmat oleh Allah SWT kerana kita memandang amanah yang diberikan oleh kawan kita, dan juga Allah mengingatkan takutlah pada Allah. Satu amanah daripada kawan, satu lagi takwa pada Allah. Allah ingatkan, tapi diambil enteng oleh orang yang berhutang. Jadi perkataan kita pada hari ini yang kita nak belajar bersama ialah apa? Perkataan katama, iaitu menyembunyikan, ya, berulang 21 kali di dalam Al-Quran, dan dalam ayat 283 tadi, jangan sembunyikan kesaksian bahawa saya berhutang dan juga saya menjadi saksi kepada orang yang berhutang. Kerana apa? Kerana kalau kita sembunyikan, fa innahu, itu tandanya athimun qalbuh, hati itu buruk, hitam, legam. Ya, itu adalah satu, bukan manusia cakap. Ini bila Allah cakap itu, nauzubillah min zalik, ini yang kita minta, dan ibu-ibu, ayah-ayah yang ada, doakan anak-anak, ya, agar bila berhutang itu, ya, dekat asrama pun, ya, berhutang dengan kawan tak nak bayar, bergaduh apa sebagainya. Yang kadang-kadang orang yang biasanya orang yang memberi hutang tu yang segan tu nak minta hutang. Ya, pasal apa? Pasal orang ni dah tak takut Allah, dengan manusia lagilah dia tolong, kan, ubah segala-galanya. Yang kita doakan, kita tahu bahawa sebenarnya Allah milik segala-galanya, Allah berkuasa. Anytime Allah nak buat sesuatu kepada orang yang pandang enteng pada Allah ni boleh, tapi kita doakan kitalah orang yang dimudahkan membayar, menunaikan hutang. Jadi kita bersambung kembali selepas ini, insya-Allah. My Quran Time, baca faham aman, insya-Allah. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Dapatkan yang original lagu daripada Raihan, Ustaz. Raihan yang sangat-sangat menyentuh jiwa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, seperti biasa, kita memiliki platform kita untuk kita sama-sama berkongsi dan juga untuk kita bertukar-tukar pandangan, cadangan ataupun apa juga nasihatlah untuk kami, dan juga boleh berkongsi apa juga nota-nota sebagainya. Platform kita di Facebook kita Sahabat Al-Quran My #Quran Time. Yang kedua, kita ada My #Quran Time. Kita juga ada YouTube channel kita My #Quran Time Official, dan juga Instagram kita My Quran Time Official. Dan seperti biasa juga, Ustaz,
Kita berada di akhir surah Al-Baqarah dan kita tidak pernah lupa untuk berkongsi tentang pengajian asas-asas ilmu tajwid, dan hari ini kita nak meneruskan pengajian ilmu tajwid kita yang kita nak kongsikan tentang makhraj al-jawf. Semalam kita telah kongsikan makhraj al-lisan. Hari ini kita nak kongsikan iaitu makhraj al-jawf. Kita menyambung sebenarnya Ustaz, kita menyambung pengajian semalam al-jawf. Hari ini kita nak fokus kepada makhraj al-jawf. Terdapat 3 huruf yang keluar dari makhraj al-jawf, iaitu huruf mad, iaitu huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Dan contoh pada hari ini iaitu huruf waw, iaitu walam tajidu katiban, ayat 283. Maksudnya al-jawf ni rongga, kerongkong tekak kita ni, rongga. Kalau hidung tu lain, al-lisan tu lain, yang ni rongga. Maksudnya daripada, kalau mengikut penerangan Ustaz Tirmizi semalam, kerongkongan kita ni daripada ni sampailah keluar mulut. Macam semalam huruf alif, hari ni huruf waw. Maksudnya dia ringan saja. Kalau ayat contoh kita ayat 283, walam tajidu du da di, tu dia rongga mulut kita. Jangan kita ada kaitan dengan hidung. Jangan bunyi kat hidung. Alam tajidu. Tak nak tu. Fariha. Kenapa begitu? Tak nak. Itu ada gangguan dari segi khasyum Ustaz. Khasyum hidung tak nak. Ini al-jawf, huruf alif, huruf waw, huruf ya. Jadi hari ini kita kongsi huruf waw. Sebab ada saat kadang-kadang sahabat-sahabat Al-Quran semuanya dia nak mengikut bacaan imam-imam. Orang Arab ni memang dia bunyi, dia memang dah adat dia ataupun dah jadi apa, memang bacaan dia macam tu. Jadi kita kadang nak tiru jadi hidung sengau Ustaz. Wa in kuntum ma'ana safarin wa lam tajidu, jadi macam tu. Kenapa nak jadi macam tu? Ya, betul. Dan kadang-kadang punya speaker pun kat sana ada ekor-ekor ada kan. Ekor. Jadi kita ambil pukul rata macam tu. Ekor sekali je sapu Ustaz. Alam tajidu. Masya-Allah. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran semuanya jangan masuk kat hidung jadi kita rongga mulut kita. Tajidu tiba. Kalau yang dengung tu lainlah, itu memang ada khasyum. Ini huruf alif, huruf waw, huruf ya tadi So mudah-mudahan dapat sedikit pengajaran ataupun pengajian kita pada hari ini. Yang penting boleh cuba. Insya-Allah nanti kalau kita ada ke mana-mana Ustaz, kita jumpa sahabat-sahabat kita, boleh cuba. Praktikkan Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi berkaitan dengan huruf jawf tadi menyambung kembali apa yang telah kita belajar semalam. Kita teruskan dengan 2 ayat terakhir, ayat yang amat istilahnya apa Ustaz macam gegar yang besar untuk mengingatkan kembali kita kepada apakah yang ada di dalam sanamul Quran, di dalam surah yang dinamakan sebagai puncak kepada Al-Quran. Puncaknya itu apabila kita dapat menghargai iman yang diperjuangkan oleh para rasul. Dan inilah ayat 285 286. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu taala sekalian, terima kasih kerana terus bergabung dengan kita, terus bersahabat dengan Al-Quran, mengikuti pengajian kita. Seperti yang saya sebut tadi, kami tak pasti bila hari terakhir kami bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, bilakah saat terakhir kita menatap Al-Quran, mulut kita membaca Al-Quran. Dan saya yakin dan percaya ada di antara sahabat-sahabat kita Ustaz yang kadang-kadang mengalir air mata dia Ustaz. Kenapa Ustaz? Kerana Ustaz, saya tak boleh baca Al-Quran. Saya tak mampu menyebut kalimah Al-Quran. Saya tak boleh nak baca macam Ustaz baca. Tapi Alhamdulillah Ustaz, Allah Ta'ala beri kesempatan untuk ikut kalimah demi kalimah, ayat demi ayat. 4 kali saya tengok Ustaz, 4 kali ulangan kita. Cuma hari Sabtu dan Ahad sahaja, 3 kali. Ulangan kita 3 kali Ustaz kan. Jadi Alhamdulillah, ambillah kesempatan ini tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semua. Jadi kita nak sambung 2 ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang selalu kita baca, yang kita hafal, yang kita ulang dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita, antaranya Puan Rokiah Khan dari Melbourne Ustaz. Melbourne, Australia. Kita sampai insya-Allah. Mudah-mudahan kita tak tersekat di betul Ustaz. Di border itu Ustaz. Sekarang kita tak boleh keluar negara pun dah tersekat Ustaz Belum lagi kalau Ustaz boleh lepas ke Melbourne. Saya tak boleh Ustaz. Tolong call dah ini yang saya perlukan tuan-tuan doakan kepada kita doakan semua. Kami Sama-sama Ustaz Sama-sama Ustaz. Okey, kita sambung 2 ayat 285.
286 menutup surah Al-Baqarah kita belajar hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, inilah dua ayat daripada surah Al-Baqarah yang terakhir, dua ayat yang terakhir yang kita baca. Mana Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran daripada Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Ini adalah satu penekanan daripada Allah Subhanahu tentang perjuangan siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan Rasul inilah hidayah sampailah ke bumi Malaysia ini misalnya, dengan sesugalur orang-orang yang beriman kepada Rasul, dan Rasul sendiri pun beriman kepada kitab wahyu yang sama yang kita lihat, kita baca pada hari ini. Dengan perjuangan inilah kita baca sekarang Ustaz depan TV, depan Facebook, boleh dalam kereta, tetapi pada zaman dahulu perjuangan Rasul seperti Nabi Musa, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah perjuangan yang penuh dengan peluh, dengan darah dan mengapa mereka berjuang begitu bersungguh? Kerana mereka beriman kepada unzila ilaihi mir rabbih, dan inilah juga yang kita sebagai orang beriman insya-Allah ingin perjuangkan. Allah menyatakan kullun amana billah, semuanya rasul dan orang mukmin beriman pada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, dan tidak membezakan dengan menolak satu daripada banyak-banyak rasul itu, semuanya mereka beriman. Mengapa ada empat perkara ini? Allah, malaikat, kitab dan rasul. Kerana ia ada kaitan dengan mesej hidayah daripada Allah SWT. Ia datang daripada Allah, dibawa oleh para malaikat, dan dia diletakkan dalam kitab yang ada kaitan dengan kitab-kitab terdahulu, dan dia disampaikan oleh rasul-rasul. Ini perjuangan
rasul-rasul bukan seorang rasul. Dan apabila kita membaca al-Quran hari ini Ustaz, sebenarnya kita baca dengan dah bercetak cantiknya, ya, dengan ada ikonnya, apa sebagainya. Rupa-rupanya ia dahulu ketika nak dengar kena perlahan-lahan, ya, kalau tidak kena bunuh, sembunyi-sembunyi. Jadi di hujung ini Allah nak memberitahu kepada kita harga hidayah. Allahuakbar. Harga hidayah. Jika tuan-tuan boleh baca pada hari ini, anak-anak boleh baca, tuan-tuan di pejabat boleh baca, sebenarnya apa yang perlu kita sampaikan, perlu kita balas bila kita dapat semua hasil perjuangan rasul-rasul terdahulu. Waqalu sami'na wa ata'na. Bukan seperti pengikut Nabi Musa. Dia cakap apa? Sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami derhakalah. Kan? La ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita mohon Allah ampunkan kita kurang baca, kita kurang faham, kita kurang beramal, kita minta Allah ampunkan kita, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal pengikut Bani Israel ataupun pengikut Nabi Musa, mereka kata apa? Hittatun. Dia guna istilah hittatun. Dia nak, bila dia nak masuk ke Baitul Maqdis itu, dia gunakan istilah hittatun, maksudnya dia bukan nak betul-betul minta ampun. Dia saja nak mempermain-mainkan lagi kepada Nabi Musa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah ayat 285. Dan bila bercakap tentang perjuangan, setiap orang berjuang, Nabi berjuang, kita pun berjuang Ustaznya, ibu-ibu, ayah-ayah, ketua, pemimpin, semua berjuang. Ada yang kata bahawa perjuangan ini berat. Ya, berat sangat, saya nak buat macam-macam. Hari ini ada yang kata di Facebook, ada yang di hospital sakit dan sebagainya. Allah menyatakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan wus'aha. Apa maksud wus'aha? Kemampuan, potensi masing-masing berbeza Ustaz. Kalau katakan kita pergi sukan, kita pergi kat padang bola ke apa kan, dia ada tim A lawan tim B. Dia ada masa berapa minit lagi, berapa minit lagi. Okay, macam tu. Okey, 13 15. Ni tim A, tim B, masa tinggal 8 minit 20 saat. Contohnya kan. Tetapi sebenarnya bila Allah cakap la yukallifullahu nafsan wus'aha illa wus'aha, sebenarnya kita ada potensi. Kita tidak berentap dengan B. Kita berentap dengan diri kita sendiri. Jangan bandingkan dengan orang lain. Ada yang cakap orang lain tu dia kaya, dia pandai bercakap, dia bolehlah buat macam-macam, baca Quran sebagainya. Jangan bandingkan dengan orang lain. Pasal apa Allah cakap illa wus'aha. Ya, sebenarnya kalau sekarang ini Allah harapkan kita 15, skor kita baca Quran 15, kalau masih 13, teruskan perjuangan. Ya, dan Allah tidak akan membebani lebih daripada apa potensi yang kita ada. Ya, kalau kita ada ujian contohnya, sebenarnya Allah tahu bahawa kita boleh dapat 15/15. Kalau kita masih 13/15, saya tak sanggup Ustaz, saya tak sanggup kan. Orang lain bolehlah tapi saya tak boleh. Sebenarnya apa yang sampai pada saya Ustaz berbeza package dengan Ustaz. Apa yang sampai pada tuan-tuan berbeza dengan orang sebelah, jiran kita dan sebagainya. Allah mengingatkan perkara ini pasal apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, maksudnya apa? Dia mendapat pahala daripada kebaikan yang dilakukannya dan dia mendapat siksaan daripada kejahatan yang dilakukannya. Kalau kita perasan perkataan kasabat, yang satu lagi iktasabat Ustaz ya. Kasabat itu lebih mudah lagi untuk kebaikan. Allah akan mudahkan urusan kebaikan kita. Tapi kalau iktasabat itu, kalau kita tengok bahasa Arab, dia ada terlebih satu huruf kat situ. Ya, iaitu ada huruf ta. Dalam bahasa Arab ni kalau terlebih sahaja, dia dah memang susahlah tu. Maksudnya Allah akan susahkan untuk kita buat jahat. Ya, tetapi ialah kita pun tahu apa yang kita buat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami atas apa yang kami lupa, apa yang kami tersilap. Ini doa bagi orang-orang yang merasakan, sayalah Ustaz ya, yang merasakan bahawa berat ini kan. Mungkin berat ini kerana banyak kesilapan saya. Ya Allah, jangan hukum kami ya Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Jangan engkau membebankan atas kami bebanan yang kami tak mampu sebagaimana beban kepada orang sebelum ini. Ya, bila kita lihat pada kisah Bani Israel, mereka macam-macam kena ya, bila katakan ditukarkan ataupun dihukum, kita minta jangan Allah beratkan lagi ya. Jangan beratkan lagi. Dan kalau kita rasa macam letih ya, kalau rasa letih Ustaz ya, bila banyak sangat kerja, fikir sana fikir pasal anak apa sebagainya, sakit, macam-macam cabaran, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Perkataan ini pernah diucapkan oleh tentera Talut
ya, dah lepas Ustaz ya. Ya. Dah lepas sungai, ini tentera yang beriman ni. Dah lepas sungai tak banyak. Tapi bila dah lepas itu pun dia cakap kita ni letih lah Talut. Ya. Jadi orang beriman masih ada letih. Bukan tak ada letih ya. Kita doakan tuan-tuan yang di rumah kadang-kadang letih baca Quran, ada letih, tetapi kita minta pada Allah jangan sampai kita ini letih yang tidak dibantu oleh Allah, ataupun letih menyebabkan kita tidak komit kepada, tidak betul-betul buat kebaikan ya. Jadi 3 perkara yang kita minta daripada Allah, mengaku kita ini adalah hamba, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna maksudnya maafkan, deletekan segala kesilapan kita yang lepas. Waghfir lana Ustaz ya. Yes. Tolong waghfir lana ini maksudnya lindungkan kesilapan saya. Kadang-kadang Allah dah maafkan, tapi orang check balik dekat Facebook, check dekat internet Ustaz, keluar cerita lama. Allahuakbar. Ya, dalam sekarang di Facebook sekarang kan, ada orang dia tegur baik-baik, tapi bila orang nak kecam dia buka cerita dia lama-lama, habis. Ya, yang kita minta Allah waghfir lana dan warhamna, berikan kasih sayang, kita menegur sesama kita dengan kasih sayang, itu lambang kita ini mendapat rahmat. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maulana ini ada kaitan dengan wali. Ustaz ya. Kalau wali itu Allah bersifat melindungi, tapi maulana ini Allah memang akan buat perlindungan, akan jaga kita insya-Allah dengan syarat kita sentiasa mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak minta pada Ustaz, kalau boleh sekali lagi Ustaz ya, ayat yang akhir ini, doa yang ada itu, Rabbana wala tahmil alaina itu, kita baca bersama Ustaz. Ya Ustaz. Sila. Mari kita sama-sama baca doa. Kita akan mula daripada Rabbana wala tahmil alaina. Saya tengah-tengah tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Itulah doa yang kita boleh baca selalu Ustaznya. Ya Allah, janganlah engkau hukum, la tuakhidna, itu maksudnya hukum disebabkan kami lupa. Ya, kadang kita lupa Ustaznya, lupa baca Quran, lupa solat awal waktu, ataupun kerana tersilap. Yang tersilap, ingatkan kalau katakan tengok drama pada pukul 7.30 itu, kira nanti dah habis, nanti saya cepatlah sembahyang maghrib pukul 8 kan, tapi terus termasuk solat isyak contohnya, tersilap bajet. Ya. Jadi semua kesilapan tersebut kita mohon pada Allah jangan hukum. Ya. Dia memang ada membawa dosa, tetapi jangan sampai dosa itu menyebabkan Allah menghukum kita, keluarga kita, kerana mengambil ataupun terlupa ataupun tersilap dalam kehidupan kita. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Kita berdoa pada Allah jangan sampai bebanan ini seberat orang-orang sebelum ini. Kalau nak cakap seberat orang sebelum ini Ustaz ya, ada yang kata bersyukurnya, alangkah bagusnya kalau hidup zaman Nabi. Ada yang kata begitu Ustaz ya. Tapi kalau kita tahulah betapa peritnya nak mendapatkan Quran zaman Nabi, rasanya ramai orang tak sanggup Ustaz ya, tak sanggup. Kita bersyukur dengan apa yang Allah dah berikan. Kalau ada yang kata alangkah baiknya kalau saya dapat duduk macam orang rumah sebelah. Contohnya kan, pasal ayahnya begini, maknya begini, apa sebagainya. Tapi kita kena ingat pada adik-adik ya, pasal ini yang kadang-kadang dia menyebabkan mereka stres, pasal banding dengan orang sebelah dengan Facebook orang sebelah. Memanglah dia tengok gambarnya yang cantik-cantik je biasa kat Facebook Ustaz. Yang buruk-buruk mana ada orang nak letak kan. Jadi apa yang kita kena ingat,
bahawa jangan Allah bebankan, ya. Tak mampu kita, apa yang kita ada itulah wus'aha yang Allah dah beritahu, Allah beri kemampuan kepada kita. Wa rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, ya. Bila kita lihat, ya Allah, janganlah engkau bebani apa yang tidak mampu kami hadapi, ya. Jadi maksudnya kalau katakan tadi itu kita rasa masih lagi 13, maksudnya kita minta Allah janganlah bagi sampai kita fail untuk capai 15 ini, ya. Kita kena minta doa ini. Kerana apa? Kerana bila tentera Talut dia cakap la taqata lana bih ini, orang lain dalam tentera Talut itu dia cakap perkara positif. Ceritanya apa? Kalau kita ada rasa macam tak boleh, kena baca Quran, dapatkan orang-orang yang akan menyebabkan kita makin positif dan akhirnya mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan Allah sekalian, membawa kita kepada 3 resolusi akhir kita pada halaman terakhir pada hari ini. Sama-sama kita lihat. Pada ayat 283, walaupun kita rasa sedih di hujung daripada surah Al-Baqarah ini, pastikan hutang ditunaikan, ya. Sedih-sedih juga, hutang kena bayar, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bersifat jujur ketika muamalah dengan manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah yang mengetahui, Allah lah yang menguasai segala-gala dan Allah akan hisab. Dan yang ketiganya, kita selalu berdoa agar Allah tidak menghitung amalan kita yang silap dan jahil. Sila Ustaz, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Andai ada di antara kami yang kini diuji dengan bebanan hutang, ya Allah, maka kami mohon ke hadrat-Mu, ya Allah, permudahkan kami melunaskannya, ya Allah. Kurniakan jalan keluar buat kami, ya Allah, agar kami bertemu-Mu dengan-Mu nanti, ya Allah, dalam keadaan kami bebas daripada hutang-hutang kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Jangan Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana beban orang-orang terdahulu sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kami dengan apa yang kami tidak sanggup memikulnya, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Rahman. Rahmatilah kami, ya Rahim. Engkaulah sebaik-baik pelindung buat kami, ya Allah. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Perkenankan doa kami, ya Allah. Perkenankan doa kami, ya Rahman. Perkenankan doa kami, ya Rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita Ustaz di halaman terakhir daripada surah Al-Baqarah. Moga-moga dengan kefahaman sedikit yang Allah berikan kepada kita, dengan peluang kita membaca Al-Quran dalam ketenangan, keamanan ini, kita ingin sebarkan perkara ini dalam kempen Wakaf untuk Ummah sebagai satu usaha, ya. Bagi tuan-tuan boleh sama-sama menyumbang, menyokong kepada usaha agar lebih ramai lagi menghargai kepada Al-Quran. Kita ingin sebarkan mushaf Al-Quran, boleh dibaca di mana-mana. Ada orang yang payah untuk mendapatkan mushaf, ada yang tidak mampu membelinya. Kita sampaikan ini sebagai salah satu usaha kita menyambung perjuangan Nabi Ar-Rasul yang berjuang jerih perih agar kita dapat
hidayah pada zaman ini. Kita bertemu pada jam 5 petang, jam 10 malam dan 6 pagi, Ustaz. Insya-Allah kita ucapkan terima kasih kepada semua yang sanggup dan istiqamah sampai ke halaman terakhir. Insya-Allah minggu hadapan kita akan halaman pertama surah Ali Imran. Kita ucapkan terima kasih kepada Mufas yang membawakan program ini, berinfak bersama dengan tuan-tuan. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.